Selamat sejahtera Dr. Khairul Anwar. Nama saya Laurencia Anak Perempuan Dewa Sagayam. Nombor matrik 290375. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang definisi halangan-halangan dalam komunikasi dan juga ciri-ciri halangan dalam komunikasi. Komunikasi adalah penting dalam kehidupan setiap manusia, sama ada dalam pekerjaan, dalam ahli keluarga ataupun individu. Tetapi ia juga terdapat pelbagai halangan dalam komunikasi. Halangan-halangan dalam komunikasi bermaksud selalu mempunyai gangguan, menyebabkan salah faham, menggunakan cara komunikasi. Komunikasi juga adalah sesuatu proses di mana manusia boleh menghantar atau menerima sesuatu mesej dari jarak jauh. Perkara ini juga akan menyebabkan kesan negatif terhadap penerima dan penghantar, seperti penghantar menghantar mesej yang salah kepada penerima. Selain itu, komunikasi juga memberi pelbagai kesan negatif terhadap pekerjaan, persekitaran, keluarga dan sebagainya. Terdapat 4 halangan-halangan dalam komunikasi. Antaranya komunikasi bahasa, komunikasi fizikal, komunikasi sifat penerima dan komunikasi sifat penghantar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sulastri binti Osman, nombor matrik 290465, akan menerangkan tentang salah satu halangan dalam komunikasi, iaitu halangan fizikal. Halangan fizikal merupakan halangan yang berbentuk fizikal yang berlaku secara langsung atau nyata. Gangguan ini mengganggu penerimaan mesej dalam proses komunikasi. Contohnya, keadaan persekitaran yang bising seperti bunyi televisyen, mesin dan pembesar suara yang tidak berfungsi dalam proses sebuah komunikasi tersebut. Selain itu, keadaan fizikal sekeliling juga menjadi antara halangan fizikal dalam komunikasi. Contohnya, keadaan persekitaran bising, kotor dan suasana persekitaran yang tidak selesa. Halangan ini akan menyebabkan gangguan terhadap maklumat yang akan disampaikan dan maklumat tersebut akan sukar untuk difahami dengan jelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azmi Imran. Nombor kamera saya 290155. So, saya akan menerangkan tentang poin yang seterusnya, di mana halangan bahasa. Halangan bahasa adalah menjadi salah satu punca juga halangan untuk berkomunikasi dan masyarakat. Sebagai contoh saya berikan adalah terdapat di Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Sebagai contoh, kaum Melayu, Chinese dan Indian. Salah contoh. So, mereka dalam pelbagaian kaum ini mempunyai bahasanya tersendiri untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, Chinese menggunakan bahasa Mandarin untuk berkomunikasi, bahasa Tamil digunakan oleh kaum Indian, itu tersendiri. So, dalam hal ini kita boleh nampak terdapat perbezaan bahasa yang untuk menyukarkan mereka untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Seterusnya adalah penggunaan dialek yang kurang jelas. Di Malaysia juga terdapat pelbagai suku kaum yang kita dikategorikan dialek ataupun logat, seperti Kelantan ataupun di timur mereka mempunyai logat yang tersendiri, di utara mereka mempunyai logat mereka tersendiri. Sebagai contoh di utara mereka menggunakan perkataan ataupun menggunakan ayat air sebagai ayak sebagai air, manakala di bahasa di selatan ataupun KL, Kuala Lumpur, mereka menggunakan air. So, orang semua boleh faham air adalah air, tapi bagi sesetengah orang yang tidak memahami ayat itu adalah air, so mereka sukar untuk memahami bahasa itu sendiri. Okey, seterusnya adalah kelancaran perkataan yang digunakan dengan nada suara. Dalam komunikasi ini mempunyai key-nya tersendiri ataupun kuncinya tersendiri dalam komunikasi. Salah satunya adalah nada suara, penggunaan ayat ataupun cara kita menyampaikan dengan jelas ataupun tidak jelas. Sebagai contoh, saya sampaikan penyampaian saya dengan halangan-halangan bahasa ini adalah salah satu contoh juga yang boleh diambil, di mana saya bercakap dengan jelas, so anda semua boleh faham dengan apa yang saya cuba sampaikan, dan bahasa yang saya gunakan anda juga boleh faham dengan jelas. Akhir kata sekali adalah penggunaan ayat yang sukar untuk disebut menjadi salah satu punca juga dalam halangan-halangan bahasa ataupun halangan-halangan komunikasi ini di antara masyarakat.
Ianya menjadi satu punca juga komunikasi ataupun informasi yang ingin disampaikan itu tidak jelas dan tidak sampai ataupun tidak nyata. Mungkin tidak dipraktikkan dari kecil untuk bercakap dengan orang luar, tapi perkara ini boleh improvekan ataupun diperbaiki kan. Dalam setiap orang mesti ada dia punya macam kelebihan tersendiri. Setengah orang mungkin orang tak boleh bercakap, tapi ada setengah orang tu boleh bercakap. So mungkin orang yang macam ni mungkin dia boleh praktikan dalam presentation untuk bercakap di depan cermin dulu. Seperti saya contoh, saya bercakap dengan kamera, saya praktikan untuk bercakap dulu, baru saya boleh present. Sekian saja itu. Selamat sejahtera. Nama saya David Anthony Analagi Anthony Sami dengan nombor kad matrik 290112. Hari ini saya akan membentangkan tentang halangan sikap penerima. Sebelum saya membentangkan apa itu halangan sikap penerima, saya ingin memberitahu apa itu penerima. Penerima ialah mereka yang menerima mesej atau maklumat dari pada suatu penghantar. Selain daripada itu, peranan penerima adalah untuk memberi perhatian terhadap mesej yang disampaikan oleh penghantarnya. Sebagai contohnya, kalau pembaca berita mentafsirkan berita di TV, kita sebagai penonton, kita mendapatkan mesej atau maklumat yang disampaikan. Sekarang saya ingin menerangkan tentang halangan yang dihadapi oleh penerima. Yang pertama, sikap prejudis, iaitu konflik antara penerima dan pengirim. Selain daripada itu, persepsi terhadap mesej yang hendak disampaikan. Ada penerima yang telah mengetahui maklumat yang ingin disampaikan oleh penghantar akan menganggap komunikasi itu membosankan dan mula memberi perhatian terhadap perkara lain. Walau bagaimanapun, sesetengah penerima tidak dapat menerima maklumat baru kerana menganggapnya tidak perlu, dan manusia mendengar serta melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja. Sebagai contohnya, pekerja yang sering ditegur tentang kerja sesuatu hari akan mendapat pujian tentang kerja yang akan suka mempercayai apa yang didengar dan menganggap ada mesej yang tersirat. Sekiranya kenyataan atau maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal, akan menghalang individu itu untuk terus mendengar dan menerima mesejnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Nabila binti Abdul Syukur, kad matrik 290369. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang halangan sikap penghantar. Sikap penghantar adalah penting ketika berinteraksi ataupun berkomunikasi. Penghantar yang mempunyai sikap negatif akan menghalang kelancaran proses komunikasi dan memberi kesan kepada penerima mesej. Ini menjadikan pendengar atau penerima suka memahami apa yang dinyatakan dengan jelas. Contohnya, pendengar membuat kesimpulan tanpa mengetahui jika ia adalah jelas ataupun mempunyai makna yang tersirat, seperti simpulan bahasa, jenaka, metafora dan juga makna yang mempunyai pelbagai tafsiran. Ini menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan pendengar akan terus menganggap sebagai ianya perkara yang betul. Informasi yang betul mestilah disebarkan dan penghantar maklumat mestilah memastikan setiap ucapan, amaran dan maklumat mestilah tepat sebelum berkomunikasi dengan orang. Sekarang ialah beberapa elemen yang boleh dikaitkan dengan halangan sikap penghantar, iaitu yang pertama ialah nilai. Komitmen komunikasi merupakan satu bentuk komunikasi yang memerlukan seorang penyampai atau pengujar bertanggungjawab dengan apa yang disampaikan kepada para pendengar agar komunikasi yang berkesan dan efektif berlaku, agar ia lebih mudah difahami dan bukanlah sekadar apa yang kita maksudkan semata-mata. Ia melibatkan nilai sebuah komunikasi yang berkesan agar masyarakat lebih mudah untuk memahami. Yang kedua ialah harapan.
Komunikasi tersirat adalah penyampaian yang disampaikan secara tidak jelas dan mempunyai maksud di sebaliknya. Ini termasuk dari segi pasanan komunikasi melalui gaya tubuh atau nada vokal seseorang dengan harapan para pendengar akan memahami. Ketiga ialah persekitaran. Persekitaran yang tidak memberansangkan akan mempengaruhi proses penyampaian semasa berkomunikasi. Komunikasi pragmatik merujuk kepada kemahiran bahasa sosial yang kita gunakan dalam interaksi harian kita dengan orang lain. Ia termasuk apa yang kita katakan, bagaimana kita menyatakannya dan sama ada ia adalah sesuai dengan situasi yang diberikan. Yang terakhir ialah latar belakang. Perbezaan latar belakang akan mempengaruhi sebuah komunikasi kerana pilihan bahasa, gaya dan cara pertuturan maklumat yang akan disampaikan memulakan masyarakat ataupun pendengar akan mengalami halangan untuk memahami perkara tersebut. Lainnya, perkara ini menggambarkan setiap manusia mempunyai daya pemahaman dan daya penerimaan yang berlainan. Walau bagaimanapun, setiap penyampaian atau penghantaran maklumat yang dibuat adalah penting dan mestilah merupakan penyampaian yang positif untuk pengetahuan semua orang kerana berkomunikasi ialah rutin harian setiap manusia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.